Assalamualaikum and very good morning. Today kita start pembelajaran kita. Kita punya slot adalah double slot lah, okay? Selama sejam. Jadi should be okay lah, sempat. So kita pergi kepada subtopik yang pertama iaitu peralatan optik. So kalau kita lihat di sini, teacher sudah bagi objektif pembelajarannya dan yang paling penting teacher mahu kamu capai 7.2.1 iaitu memerihalkan pembentukan imej akhir oleh teleskop dan mikroskop. So the rest should be okay ya. So kita start dengan pembentukan imej akhir oleh mikroskop. Okay, kalau masih ingat ini di sebelah kanan kamu adalah mikroskop yang ada di makmal ya. Kita kenali sebagai mikroskop elektronik lah sebab kita guna current sudah ya. Okay, now kita pergi kepada A. Okay, A ni dia ada kanta objek. Okay, dalam satu mikroskop untuk beroperasi dengan lengkap dia perlu ada dua kanta cembung yang berbeza. Berbeza dari segi apa? Berbeza dari segi panjang fokus. Kalau kita lihat di sini ya, satu kita ada kanta objek, the second one kita ada kanta mata. Okay, sekarang kita tengok apa perbezaan di antara kanta objek dan kanta mata. Okay, kalau kanta objek, ini dia punya panjang fokus. Okay, panjang fokus tu adalah jarak di antara jarak di antara kanta dengan titik F. Okay, itu adalah panjang fokus lah. Okay, manakala untuk kanta mata, perbezaannya panjang fokusnya lebih panjang. Alright, kalau persamaannya kedua-duanya adalah kanta cembung. Kalau perbezaannya, kalau kanta objek panjang fokus pendek berbanding dengan kanta mata yang warna hijau ni teacher kasih highlight, panjang fokusnya lebih panjang lah ya. So sekarang kita define ciri-ciri dan kedudukan imej. Okay, so ini imej kita yang terhasil. Kita tengok betulkah atau tidak ya apa yang buku teks kamu bagi ya. So the first one dia kata imej yang pertama adalah ciri imej yang pertama adalah ia adalah nyata. Okey, betulkah nyata? Yes, sebab objek berada di sebelah kiri, imej terbentuk di sebelah kanan. Okey. Imej juga adalah songsang. Okey, so tengok kepala anak panah. Okey, untuk objek dia akan tunjuk ke atas manakala imej berada di bawah. Maka kita katakan imej, ciri imej adalah songsang. Dan yang ketiga, imej diperbesarkan. Ini saiz objek. Ini saiz imej. So kalau kamu boleh nampak obvious, imej lebih panjang lah. So kamu ukur, kamu akan dapat perbezaan di antara imej dengan objek. So imej yang terbentuk pada kanta objek ni, ini kita kenali sebagai imej awal. Okey, imej awal ni dia akan berpindah. Okey, berpindah ke mana? Berpindah ke sebelah menjadi objek. Okey, so inilah objek kamu. Okey, kalau kita tengok objek daripada atas ni, okey, kita nampak itu sebenarnya adalah imej yang terbentuk oleh kanta objek. Kita bukan directly nampak begitu, tidak. Sebab bila ada kanta objek berlaku pembiasan cahaya, okey, cahaya menumpu dan menghasilkan imej yang songsang. Okey, sekarang kita punya imej yang terhasil tadi akan dipindahkan menjadi objek pada kanta mata. So sama saja daripada kepala objek, cuma dia terbalik ya. Dia berada di bawah paksi utama. So kanta objek kita buat satu garisan, okey, pergi ke paksi kanta and then ia akan membias. Okey, membias, menumpuh, memotong titik F. Okey, satu lagi raja ataupun sinar cahaya daripada objek straight away potong O. Okay, that's it. Now, sekarang kita mau tengok di manakah kedudukan imej. So, macam biasa kalau kamu tidak jumpa di atas ni, kamu akan buat garis putus-putus macam dalam buku teks dan kamu akan nampak persilangan. So, dekat titik persilangan itulah kamu buat imej kamu. Okey, sekarang ini yang terhasil, imej yang terakhir ini terhasil pada kanta mata. Kanta mata ini ya. Okay, ini kanta mata. Kanta objek mana satu? This one. Warna biru ni. Ini kanta objek. Okey. Jadi imej akhir yang selalu ditanya adalah imej yang terbentuk pada kanta mata. Pada atas ni. Apakah imej-imejnya? Satu. Imej itu adalah maya. Kenapa maya? Okey, objek terletak
sekali ataupun satu ruang dengan image. Okay, so kita punya ciri image yang pertama maya. Okay, so yang kedua, ciri image yang kedua untuk kanta mata adalah image tegak. Kamu tengok kepala anak panah, dua-dua tunjuk bawah. So image yang terhasil adalah image tegak. Dan kita boleh nampak dengan jelas saiz image dibesarkan ataupun saiz image lebih besar daripada objek. Okay, so now kita tengok ini adalah secara total ataupun overall bagaimana image akhir terbentuk. So teacher tadi belah dua. Okay, teacher terangkan one by one. Teacher terangkan dahulu apa berlaku dekat kanta objek, apa ciri-ciri image yang terbentuk pada kanta objek, apakah perbezaan di antara kanta objek dan kanta mata, itu kita sudah bincangkan. So, teacher rasa ini no need to repeat, kamu boleh baca sendiri ya. Next one, kita belajar tentang menentukan kuasa pembesaran mikroskop. Maksudnya, semakin tinggi, kalau kamu pernah adjust mikroskop kan, kamu akan nampak dia punya lens tu dia ada tulis 40x. Okey, maksudnya 40 kali pembesaran. Okey, so sebenarnya sebuah mikroskop ni dengan kanta mata dia mempunyai kuasa pembesaran 4 kali dan kanta objek dia punya kuasa pembesaran 40 kali. Maksudnya kanta objek tu yang memain peranan yang penting dalam membesarkan image. Sebab kalau kamu tengok kuasa pembesarannya sangat besar, 4 kali. Kenapa kuasa pembesaran pada kanta mata tidak banyak? Sebab pada kanta mata kita menghasilkan image akhir yang lebih sharp ataupun yang lebih jelas. Jadi kita punya kuasa pembesaran hanya setakat 4 kali sahaja. So macam mana menghitung kuasa pembesaran mikroskop? Kita punya formula kuasa pembesaran kanta objek darab dengan kuasa pembesaran kanta mata. So you will get the answer lah. Jawapannya sama ada kamu tulis 160 kali ataupun tulis 160 and then simbol X pun diterima. Okay, next kita belajar, kita try buat latihan ya. So beginilah kamu akan try buat dulu sendiri sampai dapat supaya kamu faham. And then soalan seterusnya tandakan tik kanta yang mempunyai jarak fokus yang lebih panjang. Jadi kita sudah belajar tadi untuk mikroskop kanta mata lebih panjang fokusnya. Okay, and then tandakan tik ciri-ciri image akhir yang terbentuk. Maksudnya ciri image yang ada pada kanta mata. So kalau kita define this one, okay, yang atas ni. Ni, kita kena define dia. So first kita tengok adakah ia akan dibesarkan? Yes. Adakah ia songsang? Tidak. Sebab kedua-dua anak panah, teacher tukar warna merah. Kedua-dua anak panah menuju ke bawah, berada di bawah paksi utama. Alright. Yang ketiga, nyata. Betulkah nyata? Tidak. Sebab kedudukan objek, objek kita adalah bahagian ini ya. Ini objek kita sekarang. Kedudukan objek sama dengan kedudukan image. Alright, jadi kita punya image itu kita katakan maya. Okey, bukan nyata lah. Kalau nyata, objek sebelah sini, contoh kan, objek sebelah kiri kamu punya image sebelah kanan. Itu baru nyata ya. Dua tempat yang berbeza. Okey, next. Kita belajar pembentukan image akhir oleh teleskop. So, kita sudah belajar mikroskop yang mana daripada seni ataupun benda-benda yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar, kita menggunakan mikroskop untuk membesarkan image objek yang terhasil. So, yang kedua pula, ini adalah alatan optik teleskop. So, sama macam mikroskop tadi, dia menggunakan dua jenis kanta juga, kanta objek dan kanta mata. So, kita lihat dari segi panjang ataupun jarak fokus. Okey, adakah berbeza antara satu sama lain? So, kalau kita tengok dekat kanta objek, ini merupakan panjang fokusnya. Manakala dekat kanta image, kanta mata, ini merupakan panjang fokus. Kenapa teacher tidak ambil di sini? Sebab biasanya kita ambil di kawasan di mana titik persilangan berlaku. So sebenarnya mana satu yang mempunyai panjang fokus yang lebih panjang?
Okay, nanti kita try jawab ya. Okay, next one. See, this one adalah gabungan di antara dua kanta dalam aplikasi teleskop, iaitu kanta objek dan kanta mata. So, kalau kamu nampak pun dalam exam biasanya dia letak mata sini. So, meaning to say the first lens yang selepas mata itu adalah kanta mata. Okay, manakala the first lens selepas objek itu adalah kanta objek. Okay. Kita punya urutan objek dulu baru mata. So selalunya kita hafal om. Okay. So next one, kita pergi kepada, sorry ya. Okay, kalau ini yang dia suruh, ini yang dia tunjukkan panjang fokus ya. Dia terbalik panjang fokus untuk kanta objek dan kanta mata adalah terbalik dengan panjang fokus pada mikroskop. Kalau mikroskop, kanta mata mempunyai panjang fokus yang lebih panjang, namun kalau teleskop, panjang fokus adalah lebih besar ataupun lebih panjang pada kanta objek. Okey, dia terbalik ya. Okay, next one. So, beginilah apa yang kamu buat dekat latihan. So, macam teacher selalu cakap, please do by yourself. Try buat Raja Sinar. Tapi untuk kanta mata dan kanta objek, biasanya dia akan tanya soalan yang simple lah ya. Okay, contoh soalan dalam buku kerja kamu, tandakan tik bagi kanta yang mempunyai panjang fokus yang lebih panjang. So, betulkah kanta mata? Ke kanta objek? So, kita tengok mana panjang fokus, kamu boleh nampak. Ini panjang fokus untuk kanta objek, manakala yang warna biru, ini adalah panjang fokus bagi kanta mata. Nina. Jadi, mana satu yang mempunyai panjang fokus yang tinggi ataupun panjang? Kanta objek. So, tandakan tik bagi ciri image akhir yang terbentuk. So, mana image akhir kita? This one. Ini image akhir kamu. Okay. So, mari kita define dia punya karakteristik. Adakah ia dibesarkan? Ini objek kita ya. Ambil objek yang awalan. Image awalan sebagai objek dan ini adalah image kita. So, adakah ia dibesarkan? Yes. Adakah ia songsang? Betulkah songsang? So, sekarang kan murid selalu keliru songsang ke tidak. Okey, so sebenarnya objek kita, objek kamu sebenar-benarnya tu di sini kan. Jadi bila terhasil, kamu boleh nampak anak panah. Okey, begitu. So kita tidak compare image dengan objek yang first tadi. I mean objek yang terhasil daripada image pertama. Tapi kita compare image dengan objek, original objek. Okay, so original objek dia mesti tegak macam ni. So bila kita buat Raja Sinar untuk dua kanta, bila kita combine, kita dapati kita punya image akhir, dia punya anak panah ke bawah. So ia adalah songsang. Adakah image ini nyata ataupun maya? Okay, sekarang ini juga berlaku pendebatannya sebab image akhir dikatakan dibuat di bahagian ini. Okey, so katakanlah ini image akhir kita. So kita tengok adakah dia nyata atau maya. Kamu tengok dengan compare dengan objek awal tadi. Okey, ia adalah maya. Sebab apa maya? Dia terletak pada kedudukan yang sama. Alright, so the rest nanti kamu baca ya. Okey, so ini merupakan contoh-contoh alatan optik dan juga kegunaannya lah. Jadi kamu kena baca, masukkan, menggunakan perkataan-perkataan yang menunjukkan fungsi. Contoh, kalau cermin mata, fungsinya adalah membetulkan kecacatan penglihatan mata. Alright, so kamu boleh straight away, that's why lah teacher tidak ajar banyak. This one you straight away salin dan juga boleh hafal. Okay, so itu sahaja pada hari ini. Kita harap kamu semua boleh jawab soalan dengan baik. Okey, dan mungkin insya-Allah minggu depan kita akan start untuk revision. Okey, fasa ulang kaji. Alright, sekian, terima kasih.